Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'alait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi amin qabalallahukum. Assalamualaikum semua. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Habis khair insyaallah. Okey, saya gembira hari ni nak nampak kita punya peserta tu penuh ya. Saya takut besok sampai ke belakang sana. Ya. Ya. Okey. Pertama ya. Okey, pertama. Sesuai dengan nama barakah ya. Okey, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kita kena ingat sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang belajar bahasa Al-Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain, itulah dia sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Jadi kita ni di kalangan orang yang sebaik-baik ya. Jadi kita please maintain lah ya. Okey. Hari ni kita akan pergi kepada melihat isim yang baris bawah sambung minggu lepas, iaitu isim majrur, isim baris bawah. Sebab banyak isim baris bawah dalam Quran, supaya tuan-tuan kenal ya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bahawasanya kaedah yang kita pakai ni adalah kaedah function and notions. Function itu maknanya kita memberi tugas kepada bahasa. Kenapa dia baris depan? Kenapa dia baris atas? Kenapa dia baris bawah? Notion itu, dalam function itu, there are meaning yang nak di-convey, yang nak disampaikan. Ya. Jadi tuan-tuan kena fahamlah. Cara saya menyampaikan maklumat tu secara macam ni. Bukan parallel. Kalau parallel, kita learn about topic. Maknanya ini yang menjadi masalah kepada pembelajar bahasa asing. They are learning about language. They are not learning language to communicate with. Jadi now we are learning language to understand Al-Quran, mean to communicate with Al-Quran. So saya pakai teori Hims. Dia mengatakan there are rule of use without which the rule of grammar useless. Maksudnya walaupun kita tak tumpu pada grammar, tapi kita belajar kepada rule of use. Rule of use ya. Rule of use. Usage. Yeah, usage. Without which, tanpa ada rule of use, kita tidak boleh faham apa-apa juga bahasa. So now kita concentrate on the rule of use. For example, kita katakan minal masjidi. Dia punya rule of use tu, selepas min tu masjid baris bawah. Itu rule of use dia untuk menunjukkan bahawasanya masjid itu jadi majrur sebab min. Ya. Baris bawah. Okey. Jadi isim baris bawah ada 3 saja. Tak risau, tak perlu risau. Jadi kita jangan risau. Untuk 3 bulan pertama ni memang kita pening kepala. 3 bulan kedua pening kepala lagi. Jadi lepas pening kepala tu kita akan nampak awan cerah. Kita akan nampak awan cerah. Jadi tuan-tuan puan, kalau berpusing kepala, berpusing je lah. Sebab saya pakai kaedah ni, kaedah campur aduk. Kita panggil eclectic language, eclectic method. Eclectic ni kita combine. Kadang sometimes kita parallel, sometimes kita eclectic. Jadi bila kita bincang soal eclectic, tuan-tuan pening kepala. Memang pening kepala. Dalam engineering pun memang pening kepala. Saya dah cuba ajar bagaimana kaedah ni nak dipakai dalam teaching engineering. Memang pening kepala. Tapi budak within terima saja dapat. Dapat dia punya orang kata apa? Dapat dia punya basic tu. Jadi tuan-tuan, I'm giving you 6 months to orang kata tu untuk dapat untuk tak pening kepala. Untuk dapat basic. Bila basic dapat, no problem. So kita pergi macam ni parallel pun
basic itu tidak akan lari. Ya, jadi umpamanya bila tengok saja isim dalam Al-Quran, baris bawah, no problem. There are 3 reasons only. Okay, that's why saya kata tak perlu risau. Yang risaunya kenal tak isim. Kalau tak kenal isim, macamlah orang tak kenal anak sendiri, kan? Macamlah kan. Ada seorang tu dia hantar isteri ke hospital nak bersalin, dia balik pergi tempat kerja. Jadi dia bila datang semula tengah hari tu, nurse sedang bawa keluar anak dia daripada ward bersalin, bilik bersalin. Dia kata, anak siapa tu? Nurse jawab, encik, anak sendiri tak kenal. Macam tu lah kan, sebab dia belum jumpa lagi kan. Okay. Ya, itu kaedah yang kita pakai. Tuan-tuan boleh refer lah kaedah HIMS 1972. Boleh buka buku ya, HIMS ya. Sorry, 1972 ya. Ni Oxford University Press. Itu buka buku tu yang khusus mengajar bagaimana kita nak mengajar bahasa asing. Okey. Okey, nama buku dia buku ni HIMS ni, dia tahun 72, dia sebuah buku je dia. HIMS. Ya, sure ada S. Ya. Terima kasih Dok. Ada S. HIMS. Buku dia Teaching Language Acquisitions. Ya, kalau tak salah saya. Education Oxford University Press. Kalau buka lah buku tu baca. Jadi kita perlu tahu kaedah. Kemudian kata HIMS, in order to understand any second language, kita tak boleh belajar, we are not learning about language. We learn language to communicate with. Learning about means learning grammar without understanding anything kan. Learning about means kita belajar tentang nahu semua tak. Tapi sekarang ni 20% learning about yang saya bawa ni, lebih kurang lah 80% lagi saya pergi kepada functions. Ya, function ni maknanya tugas. So sebab tu kita kena pancar slide LCD Al-Quran. Cuma kita takut tak nampak lah di kamera ni kan. Sampai satu peringkat besok saya hanya mengajar pakai Quran je, tuan-tuan tengok di sini je ya, dalam ni je. Jadi lepas 6 bulan InsyaAllah. Jadi sekarang ni kita baru berapa kali baru? 10 kali. Tengok saja isim dalam Quran, isim bagi depan saja, alah, no problem. Ada 8 sebab kenapa dia bagi depan kan. 8 sebab. Tengok saja 8 reason saja Datin Faduka. Tengok saja baris atas 12 sebab. Belum lagi Tok Guru cakap, dah cakap dah 12 sebab. Pegang tu 12 sebab. 12 sebab. Jadi tuan-tuan pegang tu dulu. Jadi sebab-sebab inilah dia kata function. Jadi bila ada sebab, maka adalah baris depan, boleh? Adalah baris atas, adalah baris bawah. Bila ada sebab, adalah barisnya, tandanya. Jadi tengok pula apa tu isim baris atas ada 12. Tengok pula fa'il. Ini fa'il ni memang fa'il berubah ni. Fa'il mudhari' semuanya berubah kecuali satu. Ni baris depan ni dia tak berubah. Kalau baris atas mesti ada satu sebab kenapa dia berubah. One reason only kenapa fa'il mudhari' berubah baris atas. Dah rakan-rakan dia. Ya, sebagai contoh ya. Jadi masalahnya kenal tak kenal fa'il mudhari'? Itu dia. Kenal tak kenal. Jadi 2-3 bulan ni kita memperkenalkan fa'il mudhari'. Mudhari'. Bila sebut fa'il mudhari', dia punya pattern dia ada 14. Ingat ke tak? Ya? Present tense 14. Yazhabu. Ya, yazhaba ni sebagai contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yazhabu. Dia mesti bagi depan.
Fa'il mudhari' kan? Tu. Mesti baris depan. Dalam keadaan dia single mesti baris depan. Tak ada apa-apa, mesti baris depan. Yazhabu ni seorang. Ya, kalau dua orang, yazhaba ni dua. Ya. Dia kena tak ni? Macam dalam soal Baqarah. Minuna. Ini ramai. Minuna ramai. Okey. Ini kita kata fa'il mudhari'. Dia boleh berubah. Apa yang mengubahkan dia? Yang mengubahkan dia yang mabni tu. Yang mabni tu yang 80 tu. Kan? Ingat lagi tak? Yang saya bagi dulu dalam muka surat yang 80. Sebab itu tuan-tuan, tak faham tanya, jangan risau. Okey, yazhabu ni maknanya positively going. He's going. Positively going. Kalau dia tak pergi, dia kata lam yazhab. Bila kata tak pergi, dia mesti mati kan? Lam yazhab. Kalau kata lam yazhabu, salah. Kena kata lam yazhab. Jadi dia berubah daripada yazhabu kepada yazhab. Mana dia? Yazhabu, pergi. Dia sedang pergi ke pasar. Mana dia? Lam yazhab. Jadi fi'il mudhari' dia berubah pada 3 saja. Baris depan, baris mati, atau baris atas. Ingat, baris bawah tak ada. Baris bawah untuk isim. Baris atas ni yazhaba. Barisnya baris hujung, iaitu baris ber ni baris lam. Ingat lagi tak lam dia? Lam ni macam ni kan? Zahaba. Ini lam dia baris akhir. Lam. Ini fi'il madi. Boleh? Saya nampak masih termenung lagi. Tak apa. Kita ada masa mengulang sampai 2 tahun. Talak 3 bulan ni, 2 tahun tu kita revision saja. Sebab itu baru exam. Ya? Exam tak boleh, nanti ada orang marah. Nanti bagi orang yang tak nak exam tu tak apa. Kita kena belajar ni kena happy kan, kena seronok kan. Jadi kita nanti tonton dengar saja dulu, lepas tu when comes to dri besok baru tuan kata ya mudahnya. Mudah pula. So sekarang ni saya sedang berusaha untuk nak masukkan konsep mudah dalam diri tuan-tuan. Tapi saya ambil masa 20 tahun, tuan-tuan ambil masa 2 tahun saja. Ya? 2 tahun saja. 2 tahun saja. Kalau tuan-tuan pergi ke England, dia ada nama Imperial College. Satu college yang termahal. Dia ni mengajar cara mengajar. At any language. Imperial College, tapi very expensive. Duduknya dekat Central London, kan? Betul tak? Yazhabah. Okey tuan-tuan. Dia tidak boleh jadi yazhabah kalau tak ada apa depan dia. Depan dia mesti ada lan. Mana dia? Dia pergi pasar. Lan yazhabah, dia tak pernah pergi pasar. Beza sini. Beza. Kalau lam tu tak pergi. Tak pergi. Yang ni tidak akan tak pernah pergi pasar. Kalau pergi pasar, bini dia, isteri dia je pergi. Ada orang begitu, tapi di sini tidaklah kan, orang lain lah. Lan yazhabah ni tak akan pergi. Tak akan pergi. Jadi tuan-tuan, ini deny forever, dia pakai baris atas. Okey? Yang ini positively going, dia pakai baris depan. Bukan baris depan, asal. Boleh? Asal dia mesti baris depan. Okey. Di sini negatively mati. Dia tak pergi. Jadi apa yang mengubahkan dia? Yang mengubahkan dia, inilah dia. Kita kata sisip. Ini ada nama dia. Dia ni nama dia haraf jazam. Bila pakai ni memang tak pergi. Okey? Kalau pakai ni Datin Paduka, dia tak pergi selama-lamanya, tak pernah pergi.
Itu beza dia. Tidak pernah ke atau tidak pergi? Tidak pergi selama-lamanya. Memang tak pernah pergi. Never. Kalau Never. la pula, la. Okey, bagus tu. Itu yang sebab saya malas nak buka tu. Bila nak buka banyak pula tanya-tanya pula. Bagus tu Dr. Nawawi, bagus tu. Okey, ni. Okey. Haraf ni dia berbagai fungsi. Tapi tuan-tuan tak dapat nak tahu fungsi semua sebab dia hanya ada 80 je. 80 saya dah bagi tu 50 tak? 30 lagi. Tuan-tuan. Okey, Dr. Nawawi kata la. Okey, beza. Okey, kalau la kita taruh ta depan ni, dia arahan la tazhab, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalau Okey? la, Jangan pergi. Kalau la dengan ta, dah tengok ke la dengan ta, jangan pergi. Okey? Tapi ini semua Datuk tak perlu risau. Dalam Quran semua ada dah. Cuma kita nak tahu ini la jangan ke? Ini lan tak pernah pergi ke? Ataupun ini lam jangan pergi hari ni, besok mungkin pergi. Ada satu lagi dia buat la yazhab. La yazhab. La yazhabu. Masih maintain. Dia maintain. Yang tadi yazhabu tak ada apa kan? Ini kalau ada la yazhabu masih lagi bagi depan, masih lagi maintain asal dia. Ini yang bermakna dia tak pergi. Dia tak pergi. Apa beza dengan ni? Ini dia tak pergi, ini tak pergi, tapi ini bagi depan, ini bagi mati. Ini lam jazam. Ini la nafi. Ini la nahi. Macam ustaz. Memang betul. Betul. yang kedua, Betul. Ya? kalau la yazhabu, La yazhabu ni la deny. la deny. La deny. Deny mana? Oh, dia tak pergi. Mungkin dah pergi. Pergi jogging tak? Oh, dia tak pergi ni. Ini la yazhabu. Tak pergi. Pergi jogging tak? Lam yazhab. Dia tak akan pergi hari ni. Nampak tak beza dia? Takkan pergi. Dia tak pergi ni. Okey? Pergi jogging tak? Isteri kata, Datuk, la tazhab. Mesti ada sebab kan? Jangan pergi. Ini nama dia arahan. Arahan supaya jangan tegahan. Jangan pergi. Ini dia tak pergi. Deny. Ini bukan deny. Ini dia tak pergi sekarang. Mungkin dia pergi dia pergi lepas tu. Kan? Tapi ini saya bawa 2-3 perbezaan yang nampak jelas. Ada lagi perbezaan yang sama-sama. Sebab Quran ini dia mukjizat. Dia nak menunjukkan makna yang begitu dalam. Ya, untuk nak sampai sesuatu idea itu. Ya, bukan senang ya. Jadi Lam yazhabani. okey. Dari berduka tanya, ni step yang kedua pula. Okey. Ini untuk single. Untuk single. Kan? Kalau dia dua pergi, yazhabani. Ini bagi depan. Bagi depan dia untuk dua orang alif. Tanda dia. Yazhabani satu orang. Kalau yazhab ni seorang. Kalau dua orang alif. Boleh tak? Orang jamak. Kalau jamak yu'minun. Okey. Apa nak you minum dengan lain tu tak? Tak, ini musanna. Okey. Okey, man lain. Okey. Mana lain tu mana? Okey, saya buat ni ya. Saya buat yazhabuna. Yazhabuna. Mana mereka tu semua? Mereka tu semua pergi ke sekolah. Yazhabuna. Mana mereka berdua? Yazhabani. Mana dia? Yazhabu. Kalau positif. Boleh? Ini lelaki. Ini lelaki. Yang yazhabu tu dua orang. Ya. Yazhabu ni seorang. Ini seorang, ini seorang. Ini dua. Kalau ada alif di belakang ni, dua. Kalau ada wa, more than two. Jadi dalam Al-Quran ini saja je yang pattern-pattern yang ada. Yang lain tu pelik-pelik, jarang-jarang.
Ya, umpamanya kalau kita baca Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi, ya, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, betul tak? Ya, minuna bil ghaibi wa yuqimuna, betul tak? Salah. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, betul tak ni? Pattern ni pattern jamak, pattern jamak. Ya. Yazhaban yang tu, yazhaban ni kena. Yazhabani. Ni. Ini tak boleh. Ini yazhabuna. Kalau yang atas tu tadi Yazhabu. 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 Ya, ini yazhabu Datin. Yazhabu. Ini kita bincang soal fa'il mudhari', tapi tajuk kita benda lain pula ni. Ini baru mukadimah baru. Mukadimah baru. Sebab bila kita mengajar dalam kelas ni dia lain dengan kalau kita YouTube kan. YouTube ni dia ambil small topik ni. Sebab dia makan masa dalam 10 hingga 20 minit kan. Ini sejam lebih ni. Penat orang tengok. Kalau dalam yazhabu. Okey. Yazhabu dia tak pergi langsung. Ni lam yazhab ni tak pergi. Maksud saya fa'il mudhari' dia menerima perubahan, dia diubah oleh haraf. Boleh? Oleh haraf. Lam ni haraf dia menafikan, tapi lam ni dia ada adik-beradik dia lagi yang kerja dia sama, menafikan. Begitu juga lan, ada lagi adik-beradik dia. Jadi hari ni kita kenal lan dulu, tak payahlah nak kenal adik-beradik dia lagi. Lan kenal aku dulu, abang dia ni. Besok kenal adik-beradik saya kan. Cuma maksud saya bila kita tengok fa'il mudhari' yang berubah, sama ada dia maintain bagi depan, ya, ataupun dia berubah kepada baris atas disebabkan ada lan yang menjadikan dia baris atas dan makna dia berbeza, ataupun dia baris mati yang ada lam dalam rakan-rakan dia. Lam ni fungsi dia deny. Kalau lan ini deny forever, tidak akan. Kalau la ni instruction, don't go. Ya, kalau la di sini nahi. Ni nafi ni mana ya? Tidak, tak pergi. Okey. Ada lagi. Yang ini kita kata positif. Ada positif 2 kali. Maknanya akan pergi. Dia pakai sin. Sayadhabu. Dia terus sin dia akan pergi. Sungguh-sungguh akan pergi, jangan takut. Okey, sin. Ini sisipan ataupun haraf-haraf ada di sin ya? Jadi ini sifir ni tuan-tuan dan puan kena luminate betul-betul. Pasal sifir ni lah boleh tahan 2 tahun. Bila dah ingat sifir tak perlu lagi lah. Okey. Ada pula makna dia akan pergi tapi lewat sikit. Tapi akan pergi. Dia pakai saufa. Saufa yazhabu. Saufa. Dia pakai saufa. Saufa ni artinya yes, dia akan pergi. Saufa tu akan pergi jauh lagi. Akan pergi tapi mungkin 2 tahun lagi. Jauh. Ya. Yang ni dekat ni. Ya. Saya sabu ni dekat. Dekat. Ni jauh. Jauh. Lambat sikit. Ini dipanggil future juga, tapi future soon, future cepat. Ini late future. Tanya sikit. Hukum baris ni untuk isim dan untuk fi'il lain ke ataupun Lain. Kalau macam lan tu, kalau untuk jar, itu huruf jar kan? Lan huruf nasab. Huruf nasab. Jadi kalau macam isim, dia jadi bawah kan? Isim dia baris bawah. Dia isim ada 3 saja. Ya, isim. Ya. Sebentar ya. Okey, tak apa. Saya dah sebut dulu.
Okey. Okey. Ini baris-baris Al-Quran ya. Saya bagi tuan-tuan puan 6 bulan saja. Banyak kali sebut ni. 6 bulan jangan miss. Akan terbit. Kalau miss, tengok yang gambar. Betul ya? Okey. Nah, ini kalimah dalam Al-Quran ni, saya sebut balik ya. Kalimah. Any kalimah. Sama ada fi'il, isim, haraf. Ya, dia ada mabni. Okey. Dan dia ada mu'rab. Yes. Mu'rabun. Salih banyak kali ya. Mabni. Ada mu'rab. Okey. Bila kita buka saja Quran, wah, ini tak usah tipu saya lah. Ini mabni. Ini mu'rab. Okey. Ini mabni, ini mu'rab. Okey, boleh faham tak ni? Okey, mu'rab. Okey. Kalau saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raib. Saya baca je, tapi saya bukan baca ayat, saya baca mabni mu'rab boleh? Alif Lam Mim itu memang tetap. Mabni, mu'rab. Mabni, mu'rab. Mabni, mu'rab. Mabni, mu'rab. Mabni. Berapa mabni ke banyak mu'rab banyak? Banyak mabni. 95% banyaknya mabni. Okey. Tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tengok ni ya. Mabni ya. Okey, mabni. Okey, mu'rab ni tuan-tuan isim. Dan juga fi'il. Mudhari'. Ya, yang ini. Okey, boleh? Yang mabni ni tuan-tuan, haraf. Ya, semua mabni. Haraf. Okey. Yang kedua, fi'il madi dan fi'il amar. Amar ni ya madi ya. Madi ni past tense. Haraf ni ada 80. Semua ingat ada ke tak? Ingat tak? Ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, dan semua sekalinya mabni. Okey, mabni. Kalau saya beritahu ini cepat dapat ni. Memang cepat dapat. Cepat dapat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan buka saja tengok fi'il mudhari', ni mudhari' ni. Dia memang berubah. Dia memang berubah. Dia berubah kepada apa? Dia berubah daripada asal dia baris depan, sama ada kepada baris atas atau kepada baris mati. Boleh? Kalau dia tak berubah, mean dia positif. Sama ada dia positif by 1 star, positif by 2 star, or 3 star. Kalau 2 stars, dia using sin. Kalau 3 star, using saufa. Kalau dia baris atas, dia mesti deny forever. Kalau baris mati, dia deny. He's not going. I'm not going. Itu saja. Jadi sifat ni mengubahkan baris fi'il mudhari'. Tetapi fi'il madi macam mana pun dia tak berubah. Ya, dia tetap macam tu je. Ya. Kalau saya bagi contoh katakan, begitu juga dengan ni haraf, fi'il madi, fi'il amar, dan satu lagi dhamir. Dhamir ni tetap. Ya, dhamir ni tak berubah. Ingat tak? Dhamir ana nahnu kan? Okey, saya respon pada soalan tadi. Okey, mu'rab. Okey, isim tuan-tuan, dia berubah kepada baris depan, baris atas atau baris bawah. Boleh? Sama ada kena tak kena isim. Lepas tu tuan-tuan, jangan ponting kelas. Saya ini rumah saya ni. Bangun tidur je, dapatlah ini nak ngajar apa. Bila nak buat metod ini, tengah tidur dapat bangun. Bukan, itulah dia punya ilham datang kan. Nak buat yang ini. Okey, belum buat lagi, ni baru mukadimah. Fi'il mudhari' positively baris depan. Kalau asal dia, boleh? Setuju? Main positif going.
Fi'il mudhari'. Okey. Yang kedua, baris atas kalau dia deny forever. Okey? Boleh? Ada termenung lagi tu. Okey? Yang ketiga, dia berubah kepada baris mati kalau dia deny. Perfectly deny. Not going. I'm not going. He's not going. She's not going. Ya, deny. Jadi perubahan ni berlaku bersabit dengan penafian. Negatif atau positif. Okey? Tapi kalau positif, dia tak berubah apa-apa. Kalau yang Positif. kalau yang mati dia tadi. Yang mati ni untuk fi'il mudhari' je. Untuk isim tak ada mati. Tahu tak yang Ya. yang mati tadi dia tak pergi. Dia tak pergi lah. Yes. Jazam ni, Datin Baduka, jazam ni putus tak pergi. Oh, dia yang Betul. panggil jazam. Kita kata jazam tu maknanya bulat, dot, full stop, mean not going. Kalau ada juga dia pergi tu, bukan dia tu, korin dia lah tu. Umpamanya begitulah kan. Mu kata ustaz tak ada tapi aku nampak ada tadi. Itu tak betul. Dia tak pergi langsung. Tak pergi langsung. Jazam ni kalau kita nak kata bahasa yang mudah, potong ayam tak pergi. Macam tu lah. Jazam ni maknanya tak akan kembali lagi. Bila kita dah sembelih ayam tak boleh hidup lagi. Itu konsep dia. Mungkin fahaman saya salah. Minta Datuk Guru di luar tu bantu saya. Sebab susah nak menerangkan ni. Jazam tu spelling dia Jim Za Mim. Jazam. Putus tak pergi. Makna dia bukan degil. Mana tak pergilah. Definitely not going. Jazam. Jadi macam ni dia panggil majzum lah, kena jazam. Okey? Aduh. Okey. Ini dengar tak? Okey. Pasal soalan tu saya kena cerita juga ni. Bila jumpa saja fi'il mudhari', boleh ni? Bila jumpa saja fi'il mudhari', kena je fi'il mudhari'. Kenapa dia bagi depan? Sebab dia tidak ada ini dan tak ada ini. Betul tak? Logik tak? Yes, itu dia jawapan dia yang paling tepat sekali. Yes, sebab dia tak ada ini, dia tak ada la dan tak ada la, maka dia jadi yes. Itu dia. Itu yang paling mudah sekali yang saya nak terangkan. Okey, kenapa fi'il mudhari' bagi mati? Sebab dia ada yes, la. Kita beri nama la tu. La tu haraf bukan jazam. Jazam tugas dia. Tapi nama dia la bukan nafi, la nahi. Nahi. Dia baris Nahi mana tegah. Jangan pergi. Nahi mana jangan pergi. Dia panggil nahiyah. Nahyun. Jangan pergi. Okey? Tak apa. Saya masukkan dulu register, simpan je, tak ingat apa tak apa. Yang paling dengar je kan. Okey ni? Tengok je. Baris mati. Yang la tazhab tu. Dia sebabkan Disebabkan ada la. adalah La ni dia panggil haraf jazam. Cuba buka dalam ni yang selah tu yang tu haraf jazam. Yang bukan pokok. Yang selah yang saya dominate tu. Ni ya. Yang mana ni bang? Yang ni. Ada tak nama haraf jazam? Yang pertama sekali tu. Ada ya? Tonton, sabar je lah. Tengok sajalah. Haraf jazam dah. Ada haraf jazam ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi la ni dia ada 5 beradik lagi. Ya? Tengok yang pertama tu haraf jazam tak? Nampak tak? Haraf jazam. Yang ni. Yang selai ni. Okey, ya? Okey, haraf jazam. Jadi la ni nama dia haraf jazam dan dia ada 5 beradik lagi. Tak termasuk dia. Okey. Ini sifir dia. Ini sifir dia. Okey. Jadi tuan-tuan, bila kita jumpa fi'il mudhari', dia berbaris depan sebab dia tidak ada haraf jazam dan haraf nasab. Dia nasab. baris depan. Dia berbaris depan
dia apa tu kita kata remain asal, kekal barisnya depan, sebab dia tidak ada haraf jazam dan haraf nasab. Haraf nasab ni ada 5-6 juga, haraf jazam ni ada 5 lagi yang dalam ni. Okey? Dia harap nasab dan Haraf jazam. Boleh salim ke tu? Okey dah tu. Okey, boleh dah? Okey. yazhab. Ha. Mana contoh dia la yazhabu. Ni contoh dia ni la tazhab, jazam. Itu jazam. Yang ni la nafi. Kalau la nafi, dia masih lagi maintain baris depan. Confuse ke? Masa jangan pergi dalam sangat. Betul lah. Tak. Kita pergi. Okey. Betul, jangan pergi dalam sangat. Yang nak sampai pun yang ni juga. Oh, Tapi kita pergi luar sikit. Okey, tak apa. Sekarang ni ambil idea. Bila kenal saja fi'il mudhari', tengok dia remain baris asal ke atau baris dia dah berubah. Baris asal dia baris depan. Kenapa dia baris depan? Mesti ada kenapa. Sebab dia tidak ada yang menjadikan dia baris mati dan baris atas. Okey, boleh? Yang menjadikan dia baris mati ada 6 alat. Yang menjadikan dia baris atas ada 6-7 instrumen. Itu ingat tu je. Okey, ingat itu je. Boleh? Okey. Yang ni pula bila kita tengok perkataan dalam Al-Quran, tengok yang mabni, semua haraf mabni. Semua fi'il madi mabni. Semua fi'il amar mabni. Semua dhamir mabni. Okey, boleh? Harap Saya tahu tak boleh tu. fi'il madhi. Tak boleh. Saya tahu mabni tetap. Ya. Okey. Tahu Tok Guru ni dia pakar, dia tahu. Kalau macam ni je memang tak tahu. Tidak senyap betul. Okey. Tak apa. Okey. Memang macam tu. Sebab tu dia kena ada bengkel. Ini semuanya mabni ni. Mabni tu maknanya dia tetap. Dia tak ubah-ubah baris. Yang ini tadi gambarkan ni ada kan. Yang ni berubah daripada baris depan jadi baris mati. Jadi baris atas berubah tak? Disebabkan ada alat-alat tu. Di sini masuk alat apa pun dia macam tu je. Tak berubah. Okey. Banyak mu'rab semua. Mu'rab, isim dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey. Dia berubah. Boleh tu? Tak apa, ada tak? Dekat ni? Ya. Ada tu. Tak ada. Tak ada, kejap Power. Aduh. Okey, kita tak apa. No problem. Tak ada. Okey, tengok ni. Ini tengok ni, sekejap. Okey, kita ambil contoh. Ana. Okey, boleh? Boleh tu? Okey. Ma mana ana? Saya. Ana mana saya? Ana ni baris, nak tahu baris dia, kita apa juga perkataan baris akhir dia tu. Baris akhir tu, kalau ana saya, kalau huwa maknanya dia. Ini ana ni dia panggil domer. Domer mutakalim. Boleh? Dan berpisah. Boleh? Berpisah. Dia seorang je. Dia seorang je. Ya, dia seorang je berpisah. Kita kata barisnya tetap mati. Ya. Barisnya tetap mati. Kalau kita taruh lam pun dia tetap mati. Lam ana. Saya tak. Kalau taruh waw pun, waw ana tak ada berubah baris. Itu maksudnya dia tetap. Ya? Kalau dia sebut ma pun, ma ana tak berubah. Itu maknanya dia tetap. Tetap.
Jadi saya kata 95% of the Quran, word in the Quran mabni. Only 5% yang berubah. Jadi kita tak risau yang tetap. Kita risau yang berubah. Apa nak risau yang berubah tu sikit? 5% only. Apa nak risau? Kita takut pada yang sikit. Yang kita takut pada 95% tu. Tapi saya dah kata jangan takut yang 90% tu. Sebab ni bagi dia dah mati. Orang mati takut apa? Logiknya begitu. Orang mati you takut apa? Okey. Ini begitu juga. Ya, macam mana pun dia tak huwa, tak ada hu, tak ada hui, tak ada. Ya? Boleh tak? Nah. Macam ni Datin. Ni Zahaba fi'il madhi tak? Ini kita tajuk kita ni, Zahaba fi'il madhi. Zahaba ni dia pergi. Dia pergi. Kalau taruh ma, dia tak pergi. Ini tetap je tak ada ubah apa-apa. Fi'il mudhari' tadi dia dah jadi lain, dah berubah kan? Ini dia tak berubah. Sebab tu badi dia tak berubah. Dia tak berubah. Ya? Itu makna dia tetap. Dan nak baca yang tetap ni cukup mudah. Saya ajar satu hari je semua boleh baca. Sebab yang tetap ni dia ada baris mati, ada baris depan, ada baris atas, ada baris bawah. Ada 4 baris. Kita boleh baca senang je. Macam ni macam ni. Tuan-tuan akan diajar bagaimana cara baca. Ana ni kita kenal dia domain mumpasil untuk mutakallim, betul tak? Nak baca dia kena baca begini. Ana domain mutakallim mumpasil mabniun ala sukun. Ya. Itu Habib baca. Pandai dah tu. Ini sukun dia. Sukun dia. Okey. Huwa domain mumpasil lil ghaib mabniun ala al-fathi. Yes. Senang tak baca? Susah. Ya Allah, senang, straightforward je. Mufassir. Mufassir berubah. Mufassir tu bercerai, berpisah. Domain mufassir. Ya? Mutakallim. Mutakallim. Mutakallim satu-satu. Itu dah ajar dah dulu. Tak apa. Sebab tu saya cap adun ni. Tuan jangan risau ya, jangan risau. Ini tengok ni je, yang perlu risau ni je. Okay. Jadi tuan bila tengok tanya isim alif lam mim. Ni alif lam mim. Zalikal kitabu. Ini dah sahih, ini mabni. Mabni zalika. Yang 95% tu kan. Ini mabni. Sebab dia isim isyarah. Di bawah kategori sisipan. Itu. Tak apa? Okey. Tak apa. Okey. Isim isyarah. Tak apa, daripada ke jangan salin dulu. Saya beri contoh je. Okey, al-kitabu. Isim juga kitab. Isim betul. Tapi isim ni isim berubah. Dia boleh jadi al-kitabu, boleh al-kitabi, al-kitab ba. Al-kitabah. Sekarang ni kita yang pertama sekali bila kita tengok isim, adakah isim ni isim mabni ataupun isim murab berubah? Tengok ni. Okey. Isim mabni ataupun isim berubah, murab. Kalau dia berubah baris depan ada 8 sebab. Ini yang susah ni. Okey. Kalau dia berubah pada baris atas ada 12 sebab. Kalau baris bawah ada 3 sebab. Jadi jumlah semua sekali 8 1 2 3. 20 3. 23 ni untuk tahu sebab isim saja. Untuk yang tak berubah ni kita hanya baca dia je. Tak payah nyata reason. Baca ni saja. Baca di mana? Baca ni lah tadi. Okey. Baca dia. Okey, sebagai contoh ya. Bagi contoh. Saya pula jadi pening kepala. Nak meningkan orang. Tapi saya kata tuan-tuan, 6 bulan ni memang sesat.
Memang kepala pening. Betul. Memang kepala pening. Tapi tuan-tuan, saya beritahu terus teranglah, jangan marah saya. Kita pening benda-benda yang bersifat macam ni, kita cergas otak kita. Sebab itu saya baca satu buku, dia kata buku ni ditulis oleh Peter Drucker tahun 70, The New Reality. 70 dia tulis, tajuk New Reality. Salah satu benda yang akhir dia tulis, manusia yang berwibawa, manusia yang knowledgeable. Maknanya manusia yang sentiasa belajar walaupun dia sudah habis sekolah. Maknanya bukan Peter Drucker kata, Islam kata 1400 tahun dulu. The New Reality, maknanya orang dengan knowledge. Jadi tuan-tuan, inilah knowledge sebenarnya. Okay, kalau saya kata Ana Aliyun, Ana Ali Yun, Ali bagi apa? Bagi depan. Bagi depan. Yes, bagi depan. Okey, tuan-tuan. Ana nak baca dia, Ana dome. Dome mutakallim. Ana berbaris mati secara tetap. Tak boleh kata anau. Okey? Boleh? Okey. Aliyun ismun marfu'un, isim berbaris depan. Tanda baris depan dia adalah dhammah. Okey, bukan setakat itu saja. Kita kena beritahu kenapa dia bagi depan. Okey, cari sebab ni. 8 sebab. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh cakap. Tapi kita tahu apa sebab dia jadi bagi depan. Sebabnya dia sebab pertama dari sebab ke-8, iaitu dia jadi predicate. Dia jadi predicate, subject and predicate. Dia terang kepada Yes, dia explain who is Ana. Ana is Ali. jadi mudah ilaih kan? Ya, no, bukan. Ini subjek. Ini subjek. Ini predicate. Ini khabar. Atau dalam bahasa Arab ini mubtada. Ini khabar. Sebab itu saya kata, tuan-tuan sabarlah. Saya nampak tuan-tuan akan dapat. Tapi tuan-tuan yang tak nampak, tuan akan dapat. Okey. Memang susah. Tapi saya belajar dulu di sana. Begitu. Yang susah-susah tu lah yang dia bagi dulu. Sebab pening kepala kita. Sekarang ni kalau tuan-tuan rasa susah sangat, tak apalah, tidur, tengok je. Okey, sebagai contoh kan. Contoh. Setiap yang jadi subjek, dia mesti baris depan. Boleh? Ya. Mesti baris depan. Setiap yang jadi predicate, dia mesti baris depan. Mesti baris asal. Dengar lu, dia belum habis lagi. Okey. Bagi atas. Tetapi oleh kerana Ana ni daripada ke, dia tetap, jadi dia tak makan saman. Setiap subjek dia mesti baris depan. Mesti baris depan. Setiap predicate mesti baris depan. Kalau subjek ini isim ataupun domain itu isim yang tetap, dia kena tetap juga baris mati. So kita kata Ana domain mutakallim baris mati, duduk tempat baris depan. Yes, setuju tak? Duduk tempat baris depan. Ya. Kalau subjek Ana ni jadi dia berbaris depan. Ya, tetap. Minggu lepas baris mati. Dia akan jadi baris mati juga. Dia mati juga, dia tetap. Tapi dia duduk tempat bagi depan. Saya kata dulu minggu lepas ada satu tempat tak dapat dah berapa kali ajar lah. Ada tak? Ada. Sini nampak lebih kurang cukup. Lebih kau kurang. Lebih kurang.
Dah menampak dah tanda-tanda lebih kurang. Kena take file tu. Okey. Tak apa tuan-tuan. Ini tak apa. Inilah yang dikatakan complicated. Sebab saya dah pergi kerak rentas ni. Tuan-tuan sabar ya. Sabar ya. Okey. Sabar ya. Okey tuan-tuan. Dalam bahasa Arab dia ada ayat, nama dia ayat isim. Ayat isim tu dia mulai dengan isim Allahu alimun. Ini ayat isim. This is a complete sentence. Allah itu maha mengetahui. Allah kena bagi depan, alim pun kena bagi depan. Ini sebab tak ada alif lam kan, dia tanwin kan. Okey, Allah itu maha mengetahui, boleh tak? Okey. Jadi di sini jelas Allah bagi depan sebab dia jadi mubtada. Betul tak? Betul tak? Jadi tanda bagi depan dia jelas. Bagi depan? Boleh? Nampak tak? Tak anggur ni? Nampak tak jelas? Okey, alimun dia jadi khabar. Dia jadi khabar. Dia jadi berita tentang Allah itu mengetahui. Jadi setiap yang jadi berita dia mesti juga bagi depan, mesti bagi depan. Jadi tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah sebab dua-dua isim berubah. Dua-dua isim berubah. Tapi kalau saya kata huwa ni ganti nama kepada Allah. Kan? Huwa di sini dia jadi alimun juga. Okey, huwa bagi atas. Sedangkan di sini kena bagi depan. Sebab huwa ni dome yang tak boleh berubah barisnya, dia tetap bagi atas. Dia tak boleh kata huwi, tak boleh, mesti tetap bagi atas. Jadi bila kita kata begitu, kita kena baca huwa ni. Huwa dome belum lagi dome mumpasir dulu. Dome mumpasir mana berpecah, dome yang berasingan bersih. Sebab kita dah terang dulu kan, mumpasir mutasir musaja kan. Tak apa tu. Tak apa tu. 10 kali pun tak apa. Asalkan tuan-tuan bahagia. Betul. Sahabat saya telefon saya, aku salute engkau lah. Kau dalam keadaan umur macam ni kau masih boleh mengajar nahwu. Sorry lah aku dia. Itu dia kata susah dia tu. Nak suruh orang faham bukan senang tu. Sampai kita pun jadi tak faham. Okey tuan-tuan jangan ni. Okey. Allah itu maha mengetahui. Tuan-tuan faham tak? Ini adalah complete sentence. Dalam bahasa Arab, bila complete sentence, bahasa ni bersama, Allah ni jadi subjek. Boleh? Jadi berita tentang Allah adalah mengetahui. Mengetahui ni jadi khabar. Jadi setiap yang jadi subjek, dia mesti bagi depan. Dia mesti tugas ni mesti bagi depan. Dan setiap yang jadi objek juga mesti bagi depan. Jadi salah satu isim bagi depan ada dua sebab bila dia jadi subjek dan jadi objek, jadi khabar. Betul tak? Jadi dah dua sini ada 6 lagi. Isim bagi depan bila jadi subjek dan jadi khabar. Jadi mubtada jadi khabar. Allahu jelas dia tu bagi depan. Tanda ni Allahu. Alimun jelas dia bagi depan. Tanda dia tanwin ni. Boleh? Tapi kalau kita letakkan Allah ni dengan ganti nama huwa, huwa ni adalah kalimah mabni. Tetap. Bacaan dia huwa, tak boleh kata hui, tak boleh kata huwa. Jadi huwa ni kita baca, huwa ni domain. Kita baca domain munfasil. Tetap mabni alal fathi. Yes. Tetap di atas fathah. Duduk di tempat bagi depan. Mabni alal fathi. Mabni bacaan Melayu lah. Domain munfasil berbaris atas secara tetap
Duduk di duduk tempat baris depan. Ustaz boleh kostan boleh. Okey. Ana ni dia kenali juga dengan isim ataupun domain. Setiap domain tu semuanya isim. Tapi ini isim yang tetap. Tak mabni Yang tetap. Tapi tetapnya berbaris mati. Ada tetapnya berbaris atas. Yes. Ada tetapnya baris depan. Allahu tu. Ni Tak kan? ini bukan, ini isim yang berubah. Okey, boleh tak? Oh ya, Allahi. Okey, ni saya ni boleh. Ana ni, ini sangat susah ni. Ana Ali. This is a full statement. Yes. Understood. Ada. Saya adalah seorang yang bernama Ali. Understand? Bukan ayat yang cacat. Okey, saya ni dia panggil mubtada ataupun subjek. Ya. Ali ni dia telling who is Ali. Khabar. Jadi dalam bahasa Arab, setiap yang jadi subjek dia mesti baris depan. Okey. Tetapi ana ni tak baris depan. Jadi ana ni baris mati sebab dia tetap baris mati macam ni. Dia mabni ya. Dia mabni. Jadi kita kata ana, beri nama dia. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun. Jadi tuan-tuan bukan tak faham. Semua bila saya sebut bahasa Arab tu yang pening kepala. Saya sebut bahasa Melayu. Ana ganti nama berpisah. Berbaris mati secara tetap. Boleh? Tengok. Berpisah. Berbaris mati secara tetap. Dan duduk di tempat berbaris hadapan. Kena cakap dia duduk di tempat bahagian depan ni. Kena cakap. Dalam kurungan sebabnya Sebab cerita tadi. dia sebabnya menjadi mubtada. Okey faham. Tuan-tuan nak dengar ke dalam bahasa Arab? Mak cakap apa? Dia nak. Tak faham nak dengar juga. Okey. Ana dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Habis. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, orang tu buat apa? Kalau nak masuk universiti dia panggil apa, screen test kan? Baca domain pun boleh masuk tahun 4 lah. Dah itu main-main je. Nak pergi boleh masuk melawat lah. Boleh masuk melawat lah. Jadi tuan-tuan faham ni? Faham ni? Okey. Ulang lagi sekali. Okey. Tak apa. Kalau malu nak ulang pun apa tu, kalau malu nak cakap pun tulis SMS. Saya buka. Sebab orang lain pun bukan faham sangat ni, tak faham. Tapi bila puan tanya, dia kata baguslah dia tanya. Okey tuan-tuan. Okey. Ana dhamir munfasil. Ana dhamir berpisah. Sebab dhamir ada 3. Satu berpisah, satu bersambung, satu lagi bersembunyi. Okey? Ini berpisah. Berbaris mati secara tetap. Mabni ala sukun. Fi mahali rafi'in mubtada. Dan duduk di tempat baris depan kerana dia jadi mubtada. Fi apa tadi? Fi mahali. Mahadi tu apa dia? Itu mahali tu artinya duduk di tempat. Nak bahasa Arab ni ke? Nak Arab ni? Apa tahu nak Arab? Lucu. Ini je 2 tahun. Kalau tuan-tuan boleh terima ni baguslah. Memang very good lah. Munfasil mabniyun ala sukun
ala sukun fi mahalli fi mahal raf'in raf'in mubtada. Mubtada. Okey. Mubtada. Mubtada. MUB. Mubtada tu subjek Datin. Okey. Tuan-tuan percayalah. Kena 10 kali lagi fasih. Fasih ni. Percayalah, kau tak percaya cakap guru, cakap saya lagi nak dengar. Percayalah. Saya nampak tuan-tuan ni dah nak dapat dah. Betul. Kilauan cahaya tu dah masuk dah. Betul. Betul lah. Kalau siapa-siapa yang susah faham, bawalah pisang apa semua, kita makan sama-sama situ. Kentucky. Okey tuan-tuan. Okey. Ini dikatakan dalam bahasa Arab, kenapa dalam bahasa Arab tu ada baris depan selain daripada inilah, selain daripada baris yang mabni lah kan. Kenapa dalam bahasa Arab tu, kenapa dia ada pos-pos dia? Pos-pos tu yang menyebabkan dia berubah, dia baris berubah. Kalau isim, tuan-tuan, ada baris depan ada 8 pos. Pos pertama kalau dia jadi mubtada, betul? Betul tak? Pos kedua dia jadi khabar. Pos ketiga dia jadi fa'il. Pos keempat dia jadi naib fa'il. Pos kelima dia jadi isim, dia jadi isim kana. Pos keenam dia jadi khabar kana. Ada 2 lagi pos. Jadi tuan-tuan, ini pos pertama ni, kalau dia tu isim berubah, dia kena kata ismun marfu'un bid-dhammah wa huwa mubtada. Tapi kalau dia ni isim yang tetap, kita kena kata, kita kena sebut siapa dia. Dia ni adalah ana dhamir. Dhamir muttasil, munfasil, mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Itu dia. Ini yang saya kata kelas satu lagi tu 3-4 kali dah tak faham-faham. Raf'in tu bagi depan. Masalah orang tak faham bahasa Arab ni sebab term berbeza-beza. Raf'in. Itu tanda dia, tanda dia. Kalau orang nama Ahmad Rafa'iyah kata awak ni Ahmad bagi depan. Dia marfu' lah. Dia marfu'. Terpuji lah. Okey. Okey tuan-tuan. Ini boleh terima ni? Boleh terima ni? Tapi bukan kita nak beritahu setakat ni. Ini baru permulaan. Satu permulaan baru. Kita belum pergi pada ayat kan? Okey. Boleh setakat ni boleh? Nak tifai ya? Tifai? Kita tengah panas. Diam itu tu panas kan? Tifai. Tuan-tuan kena sabar lah ya. Sabar. Okey. Okey. Tengok ya. Saya percaya tuan-tuan masih dalam keadaan berkecamuk. Pasal kita keadaan kolektif ni memanglah. Tapi ambil masa 6 bulan saja. Dia punya kecamukan tu akan pergi, akan dikurangkan, minimizekan sebab tuan-tuan dah banyak knowledge tahu. Okey, dalam teori pendidikan macam itulah. Peringkat awal ni memang kecamuk. Okey, sekarang ni kita buka saja Quran. Kita nak tengok, yang pertama sekali kita nak tengok mana kalimah mabni yang tetap, mana kalimah yang berubah. Okey, boleh? Boleh tak? Okey. Okey, mana dia yang tetap, mana dia yang berubah. Kalau tuan-tuan boleh kena tetap, boleh kena berubah dan boleh baca yang tetap, hebat dah. Dah hebat semua dah tu. Ya, kalau nak tengok YouTube saja pun tak apa dah. Okey, yang tetap haraf ada 80. Ingat lagi tak? Ini tetap, tetap. Dan kena fungsi haraf. Boleh? Fungsi pertama haraf yang tadi menjadikan fa'il mudhari' mati. Menjadikan fa'il mudhari' bagi atas. Menjadikan fa'il mudhari' apa tu remain asal. Okey? Itu fungsi dia kan. Yang kedua fa'il madi. Semua fa'il madi tetap. Semua fa'il amar tetap. Dan semua dhamir
tetap. Ingat tu. Jadi yang berubah mana dia? Isim dan fi'il mudhari' ada 13 saja yang berubah. Sikit tak? Dan semua isim, sebahagian besarnya isim adalah berubah. So kita kenal isim ke fi'il mudhari' ke. Yang ini kita tahu ini semuanya tetap, mabni. Tetap tu maksudnya mabni. Okey, kita let's go, kita tengok. Okey, cuba tengok macam mana. Okey, okey. Alif lam mim ni dia panggil huruf muqatta'ah ya. Itu dia memang kita tak boleh tahu makna dia. Okey. Zalika ini tetap di atas baris atas. Dan apa sebab? Sebab dia kita kata haraf. Sebab ni kita kata dia di bawah kategori isim yang di bawah kategori sisipan. Ingat tak? Ingat tak yang jadual kita tu? Sisipan ada dua, satu haraf, satu isim. Isim tu. Dan dia tetap di atas baris atas. Okey? Tuan-tuan tengok ni. Tengok sini. Isim isyarah ni. Jadi tuan-tuan nak kena baca macam ni lah bila lepas 6 bulan ni. Zalika isim isyarah mabni alal fathi fi mahalli rafi'in mubtada. Ya. Zalika dalam bahasa Melayu, zalika beri nama dia isim tunjuk isyarah. Zalika tu that is isyarah berbaris atas secara tetap dan berada di tempat baris depan kerana dia jadi mubtada. Itu dia. Jadi di sini kita tengok zalika tu tidak berbaris depan, tapi dia berbaris atas sebab dia mabni. Tetapi dia mubtada dan dia tidak boleh baris depan. Kita hanya kata awak kena duduk tempat baris depan walaupun awak baris atas. Boleh tak? Jadi kalau tuan-tuan boleh yang tu, yang lain boleh jalan sendiri. Boleh lah. Dia berada di tempat baris depan. Kerana dia jadi mubtada. Yes. Al-Fatah tadi. Al-Fatah. Ya, zalika lah. Zalika tu baris dia Al-Fatah dia. Baris dia ni, baris akhir ni. Al-Fatah ni akhir ni. Al-Fatah. Okey. Jadi tuan-tuan, zalika ni makna dia demikianlah. Ya, demikianlah. Demikian tu dia menjadi mubtada. Dan setiap yang menjadi subjek atau mubtada dia mesti memikul baris hadapan. Dan di sini baris hadapan dia tidak ada. Sebab zalika ni isim isyarah, barisnya tetap di atas baris atas. Boleh tak? Isim isyarat. Mabni. Ini baru first time baru ni. Atas fi mahalli, duduk di tempat baris depan kerana dia jadi mubtada. Okey. Tuan-tuan, saya tunjuk satu tu je. Yang lain ni saya hanya beritahu sepintas lalu saja untuk satu muka surat ni. Okey. Al-kitabu ni kita kenal dia isim. Boleh tak? Isim. Dan barisnya dhammah depan. Okey, barisnya depan. Dan kita tahu isim ni dia duduk di bawah kategori isim yang berubah. Berubah ya? Dia murab. Tetapi dia tak berubah. Dia masih lagi baris asal. Okey, baris asal. Baris depan ya. Jadi kita nak tahu apa sebab dia baris depan. Dia ni bukan khabar. Dia ni jadi mubtada. Dia badal kepada zalika. Badal ni macam haji badal lah. Dia ganti zalika. Badal tu nak ganti. Spelling BADA lah. Macam kita kata haji badal tu kan.
Anak jadi bedal, berdalam. Tuan-tuan, walaupun nampak susah, tak apa tuan-tuan. Jangan takut. Benda ni memang susah, saya beri juga. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dah ada perkataan badal dalam fikiran. Badal ni dia ganti zalika tu. Okey? Ustaz. Ya. Zalika pun subjek. Subjek. Kitab pun Dan zalika subjek. Zalika tu dia mengambil tempat Alkitab tu dia mengambil tempat zalika. Okey, zalika demikian apa? Demikian kitab. Jadi kalau saya nak kata ayat ini asalnya alif lam mim alkitabul la raib, itu salah. Itu dah jadi syirik kan? Kalau tak percaya sila tengok. Dia kata nampak tak? Badal. Badal tu maknanya dia mengganti zalika ni, marfu' dengan baris depan yang zahir. Okey. Ganti. Okey, tak apa empat. Tak apa tuan. Jangan risau. Okey. Okey. Tanya. Okey, kita tengok fi'il mudhari' tuan-tuan. Yu'minun, ini fi'il mudhari' ya? Boleh? Untuk fi'il mudhari' ni berbaris asal. Apa baris asal dia? Jamak. Ini baris asal dia wow. Sorry, baris dia wow, baris depan dia wow sebab dia ramai. Boleh tak? Okey. Tengok ni. Apa sebab dia baris depan? Sebab depan ni dia tidak ada lam dan lan. Ingat lagi tak? Kalau ada lam di sini, dia buang nun. Jadi lam yu'minu. Dia mati. Tak, dia buang nun. Dia letak alif. Tak alif. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau tuan-tuan. Jangan risau. Ini sekali saya maksudkan. Kalau ada lam, dia buang nun ganti alif. Besok lagi sekali, lusa lagi sekali, tulak lagi sekali, tubing, ingat. Orang Terengganu dia banyak. Hari ni, esok, lusa, tulak, tubing, tubak, tubun. 7 hari. Bila mu nak pergi? Tubun. Wah, pening kepala tubun. Hari ni, esok, lusa, tulak, tubing, tubak, tubun. Okey tuan-tuan ya. Tengok ni. Al-Ghaibi. Ini isim sebab ada alif lam kan? Bagi apa isim ni? Bagi bawah. Apa sebab ada bagi bawah? Yes, sebab ada ba. Ba ni huruf apa? Yes. Huruf ja. Macam tu lah. Ada berapa adik-adik ba? Banyak. Ada 12, ada 12 hingga 20 semua. Okey? Jadi tuan-tuan dah kenal tu. Okey. Tuan-tuan tengok ni. Wabil akhirati. Ini isim kan? Baris apa ni? Baris bawah. Apa sebab baris bawah? Sebab ada huruf ba. Huruf ja. Jadi huruf ja ni dia kata haraf yang mengubahkan kata nama menjadi baris bawah. Okey. Boleh tanya sikit Ustaz? Ya. Ada sebelum pada tu. Ya. Min qablika. Betul. Min. Itu sebelah tu. Min betul. Qabli. Ya, qabli ni. Qabli. Kalau qabliki tu perempuan pula. Domir. Ka ni domir anta yang bersambung. Laki-laki. Dia bersambung dengan qabli. Jadi qabli ni tuan-tuan, jadi qabli ni sebab dia ada min. Boleh tak? Sebab dia ada min qabli ka. Asal dia qabluka. Min qablika. Ya. Ya? Okey tuan-tuan, itu satu soalan yang bagus tu. Okey, kalau dalam Quran dia kata anta tu, siapa dia sebenarnya anta tu? Quran ni turun kepada siapa?
Turun pada Lelaki. laki-laki, seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Jadi laki-laki itulah dia gelar, dia hantar. Jadi Ka tu Ah. Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad dah. Kau beli kah tu Muhammad lah. Okey. Okey, tengok tuan. Okey ni. Okey tuan ni. Okey, tengok ni. Tengok huruf ja ni. Ya. Tuan. Ala hudan. Hudan ini isim tak? Dia tanwin. Isim ada tanwin kan? Okey. Ala ni huruf ja. Selepas huruf ja ni sepatutnya baris bawah kan? Tapi kenapa baris atas? Inilah dia kata ada kes-kes yang terkecuali. Sebab hudan ni ada dia kata isim yang muqaddarah. Bukan mutadarah. Muqaddarah ni makna dia yang ada ya di depan tu, di belakang ada ya dan baris atas sebelum ya. Hudan. Dia panggil muqaddarah. Ya. Yang ada huruf-huruf elah dan sebagainya kan. Itu dia panggil kes kecuali. Kes kecuali ada. Ya. Ada ya yang ada titik. Ada ya yang tidak ada titik. Dalam kes ini ya yang tidak ada titik. Yang tak ada titik. Ya ada titik, hanya ya yang di tengah saja atau di depan. Kalau ya di belakang ni dia tak ada titik. Okey, boleh tak? Okey. Tengok. Min rabbihim. Okey. Yang baris bawah di sini bukan him tapi B ni. B ni baris bawah sebab ada min. Kalau tidak rabbu. Kalau tidak rabbuhum. Okey. Boleh tu? Okey, tengok ya. Tengok. Tengok. Ni. Alaihim. Ala ni huruf apa? Ja. Huruf ja. Jadi him ni him domir. Bersambung ke tidak? Sambung. Bersambung. Okey, selepas huruf ja isim berbaris apa? Berbaris bawah. Tetapi him ni asal dia home, betul tak? Ya. Tapi him ni asal dia home dan home tu dia mabni, betul tak? Ya. Betul tak dia mabni? Dia domain. Dia damai mabni kan? Jadi kita kata him ni domir ghaib mabni ala sukun fi mahalli jarin. Duduk tempat jar. Itu dia refer kepada kafaru. Kafaru. Yes, betul. Dia refer kepada kafaru. Maksud dia sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang telah kafir sama saja. Sawaun maknanya same, sama saja. Alaihim atas mereka adakah anzarta ni awak ingatkan hum mereka atau lam tidak tunzir ingatkan mereka la yu'minun mereka tidak beriman. Tuan nak tengok ni lam tidak ni fi'il mudhari' mati tak? Mati tak? Lam tunzir mati tak? Yes. Engkau tidak ingatkan mereka? Mati kan? Ini la yu'minun. La ni masih lagi berbaris depan. Sebab la yu'minun mereka tidak beriman. Boleh tak? Boleh. Boleh sikit pun bagus tu. Boleh sikit bagus tu. Sebab memang susah. Saya tak tahulah macam mana saya nak buat. Itu yang pening kepala saya. Nak beri yang mana satu ni? Supaya kita 6 bulan ni kita dapat basic. Jadi tuan-tuan sabarlah. Kalau tuan-tuan pening kepala, saya pening lagi. Ayat tengah hati lah. Okey. Ayat tengah hati. Tuan-tuan sabarlah ya. Okey, sabarlah. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Kalau minum tumbuhan tu ada alih gitu, apa beza boleh? Yang mana doktor? Kalau la yu'minun ada ustaz
Okey okey. Alif. Ah, Apa beza dia? la yu'minun. Beza dia tak, ini la mesti tak boleh buang alif. La yu'minun, mereka tidak beriman. Kalau nak buang alif, la tu'minu. Maknanya tapi la tu'minu tak ada perkataan ni. Jangan kamu beriman, tak boleh pakai. Kita marah orang supaya jangan beriman, tak boleh. Sebab perkataan tu no such word. Tak boleh ada perkataan tu. Kalau la yu'minun ada, mereka tu tetap tidak beriman. Kalau la tu'minu tak boleh pakai perkataan tu sebab dia kata Maksud saya ada yang sudah nun tu ada alif kan? Tapi dalam konteks ni tidak ada alif. Okey. Itu apa beza? Beza dia tak, la yu'minu ini tidak sepatutnya tidak ada alif. Tidak sepatutnya ada alif sebab dia ni nafi. Kalau yang ada alif tu la bukan la, lan. Okey. Tidak akan okey. Tengok sini. Ada tak? Ni, nampak dah ni. Dr. Nabi. Semua buang nun kan? Ini jazam. Ini nasab. Ini jazam. Ini nasab. Lam ni lam huruf mati. Jadi tanda mati dia buang nun. Ada alif. Ini mansub bahagian atas, tapi tanda bahagian atas dia sama juga, buang nun ganti alif, tapi makna lain. Yang ni setelah orang kafir mencabar Allah Ta'ala, Tuhan kata, kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, cuba bawa satu ayat, satu surah yang sama dan panggillah pemimpin kamu selain daripada Allah jika kamu benar. Tuhan kata fa'illam taf'alu, jika kamu tak boleh buat hari ni, sekarang ni tak boleh buat, dan walan taf'alu, dan kamu tak akan dapat buat sehingga bila-bila pun. Jadi Tuhan kata fattakun nar, maka takutlah akan api neraka. Itu maksud dia. Jadi bila ada lam barulah ada alif. Baru ada alif. Tak ada lam tu tak. Ya tu. Nanti kita akan belajar dengan detail bab majzum. Sekarang ni tuan-tuan faham secara konsep fi'il mudhari' itu dia ada majzum dan dia ada mansub ya. Dan dia ada marfu'. Kita ulang kaji ya. Ini yang saya dah mengajar awal-awal dulu. Tapi saya telah bahasa Arabkan dia. Okey. Kita sekarang belajar tentang ilmu saraf dan ilmu nahwu. Memahami bahasa Al-Quran dengan melalui ilmu saraf dan ilmu nahwu itu paling tepat. Tanpa memahami saraf dan nahwu, kita hanya baca buku tafsir je lah. Kan? Okey. Ilmu saraf dia kata ibaratun anil ilmi ma yata'allaqu bi tarkibil kalimah sawaun isman aw fi'lan. Ini dalam bahasa Arab. Ilmu saraf adalah satu ilmu yang berkaitan dengan pembentukan kalimah, sama ada kalimah isim ataupun kalimah fa'il. Okey, sebagai contoh. Okey. Fa'ala. Ni fa'ala tak? Campur dengan ana. Ana ni dhamir kan? Ya. Ana pada ketika ni dhamir munfasil ni. Ya. Bila bercantun dengan ana, dia jadi fa'altu. Nampak tak? Ya. Okey, fa'altu jadi ta di sini sudah jadi dhamir muttasil. Ini munfasil. Ini muttasil. Muttasil bersambung. Betul? Muttasil bersambung. Berpecah. Kalau kita kata ana Ali, ana munfasil. Kalau fa'altu maksudnya saya telah lakukan. Okey, bila kita nak baca fa'altu, fa'ala, fa'il madhi mabni ala sukun. Fa'il madhi berbaris mati. Madhi mabni di atas baris mati. Tu dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il.
Tak. Tuan-tuan Datuk Datin suka ya. Jangan suka sekejap je besok dapat. Yang kita suka hari ni memang itulah yang kita seronok sekali. Betul. Cuba fikir kita dalam keadaan macam ni dapat jumpa guru mengajar nahwu dan sarah. Mati besok memang tersenyum gitu. Betul. Betul senyum. Inilah yang saya kata, ya Allah Tuhanku, 2 tahun ni bagilah aku sihat. Aku nak suruh orang-orang yang belajar daripada aku ni semua dapat macam aku sekurang-kurangnya. Lebih pun tak apa. Itu doa yang besar tu. Doa yang besar tu, tuan-tuan. Ini bukan ilmu salah. Siapa nak kata salah ni? Tak boleh didakwa di mana-mana mahkamah ni. Lebih sikit dakwa besok, malaikat mari cari. Okey tuan. Okey. Fa'altu mean saya telah lakukan. Siapa yang lakukan? Ana. Jadi bila orang yang melakukan dalam ayat, orang tu jadi fa'il. Jadi setiap yang fa'il tu dia mesti baris depan. Jadi di sini tu bukan baris depan. Tu sebab dia asal dia bagi tetap. Asal dia bagi tetap. Jadi dia kata tu dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Itu dia bacaan dia. Tak boleh dakwa dah. Tak dakwa dah. Habis. Okey. Tak ada okey. Boleh tuan-tuan. Okey tuan ni. Tengok ni. Ni. Ini ana dengan fa'il madi, boleh? Ini ana dengan isim, sorry. Ana dengan isim. Ini bukan sa, itu salah ni. Ini sa'atun. Penaik ni baru belajar taib. Sa'atun tu artinya jam. Bila jam tu bercantum dengan ana, dia jadi sa'ati. Dia tak boleh bunyi sa'atu tu. Kalau dengan fa'il bunyi tu. Dengan isim bunyi i. Ini to show possession. Ini to show the dua. Boleh? Okey. Bila the dua, dia jadi fa'il. Bila dia menunjukkan possession, ini jadi mudhaf, ini jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf mesti bagi depan. Mudhafun ilaih mesti bagi bawah. Jadi ya ni dhamir muttasil duduk di tempat baris bawah kerana dia jadi mudhafun. Ya, harap-harap boleh tu. Saati tu mean the watch is belong to me. Kalau fa'altu tu the dua is I am the dua. Saya yang melakukan. Jadi ini menunjukkan, okey? Ini menunjukkan, tengok satu lagi, min dengan ana, min daripada saya. Min ini sisip. Dua-dua mabni. Betul tak? Ini mabni, ini mu'rab, ini mabni. Min huruf jar. Ya dhamir muttasil mabniun alal kasri fi mahali jarin. Nak mana juga? Min ni tu, min ana tu maknanya daripada saya. Min ana daripada saya. Saya bagi kat tuan-tuan, sila ambil ni. Ni min ana, ini daripada saya. Mana I'm giving this thing to you. Okay? Min ni dia punya min ni dengan saati same sound. Isim dengan haraf same sound. Tapi dengan fa'il madi bunyi u. Dengan fa'il mudhari' bunyi u depan tu. Usolli, saya sembahyang. Usolli, saya sembahyang. Kalau saya telah sembahyang, sollaitu. Kalau sembahyang saya, solati. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Wa mamati sebut slow sikit. Sebab ada sahabat saya, dia dah sebut mati saja, mati sungguh. Tak boleh sebut mati. Dia tak belajar lah. Dia tak belajar nahwu. Okey, tuan-tuan. Ini adalah ilmu saraf. Ni, saraf.
membentuk perkataan. Apa sebab jadi macam ni? Sebab Quran daripada 2 huruf nak jadi 1 huruf. Itu mukjizat. Mukjizat artinya bukan lemah, ringkas. Okey, ilmu nahwu pula. Yes. Ilmu nahwu pula. Oh, ni banyak nahwu. Dan ilmu nahwu, wa amma ilmu nahwi ibaratun an ilmin yata'allaqu ma bi'alaqatil kalimat baina kullin fil jumlah. Itu maksud dia kan. Maksudnya ni tarik salah ni. Tak salah tarik, bukan salah baca betul, tarik salah. Okey, ilmu nahwu ni adalah ilmu yang dia nak tahu baris. Dia nak tahu mana yang mabni. Okey? Nampak tak? Kan ni? Yang mabni mengubah apa? Yang mu'rab apa sebab dia kena ubah? Okey? Jadi itulah maksudnya ilmu saraf. Jadi ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu tuan-tuan, ilmu nahwu beza dia. Ilmu nahwu dia nak tahu kenapa anar bari atas. Okey. Fatakuni fi'il amar mabni dah, ada mabni. Kan? Fi'il amar mabni ala dhammi. Tengok huruf akhir. Okey? Ini isim mansub. Ini mabni ala sukun. Ini marfu'. Ni mabni ala sukun, dhamir. An-nas marfu'. Al-hijarah marfu'. Uiddat mabni ala sukun. Lil kafirin li mabni. Al-kafirin mansub majrurun bili. Wa basyiri, ini basyir ini fi'il amar mabni ala sukun. Ala al-kasri. Amanu fi'il madi mabni ala dhammi. Wa amilu fi'il madi mabni ala dhammi. Itu je nak tahu. Saya kata bulan 6, 3 bulan lagi tahulah, insya-Allah. Tahulah. Sekarang ni tuan-tuan, antara kegairahan guru nak menyampaikan ilmu ni dengan minat tuan-tuan, itu akan bertemu. Kalau gairah guru, minat tak gairah, tak bertemu. Jadi sekarang ni kita kena dekatkan, kena sama-sama gairah. Okey, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka wa rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Dan tutupkanlah hidup kami dengan tutup yang baik. Berilah keberkatan kepada kami, kepada usaha kami, kepada anak kami dan kepada keluarga-keluarga kami ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasnu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata waghfir dhunubi
Tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli